Assalamualaikum semua. Okey, semalam saya dah bercerita tentang sihir tu kan. Okey, kita sambung balik. Semalam tak dapat sambung, bateri pula habis pula kan. Dan ada benda kacau pula. Okey, kita sambung balik. So sihir yang dihantar ni, dia agak confuse tau. Dia tak macam sihir biasa. Kalau sihir pemisah biasa, biasanya dia akan lebih kepada dia ambil masa yang panjang. Faham tak? Mula perasaan suami isteri jadi benci-benci, cepat marah, ada benda tak kena, duduk rumah panas kan, duduk dekat-dekat rasa nak marah, jadi baran kan. Jadi kadang-kadang benda simple kan, benda yang biasanya kita tak marah tapi kita jadi marah. Itu tanda-tanda gangguan. Contoh anak kita takat bersepahkan rumah kan? Hari-hari, setiap hari anak sepahkan rumah kan, main-mainan. Tapi ada hari tu dia sepahkan, kita nak marah. Kadang-kadang datang iluminasi kat kepala tu, pula simbah air panas lah kan. Dia datang idea-idea ataupun fikiran-fikiran yang mengarut lah. Itu biasa, yang kebiasaan lah. Tapi sihir yang kali ni, yang sihir pemisah ni, orang tu dia terus, dia punya tu cara dia cepat. Dia terus cakap, abang ni curang kan, abang ni curang lah dengan saya. Dia boleh buat tuduhan demi tuduhan. Dan kalau kena rasuk, tuduh, tu lain. Ini terus nampak macam sedar tapi dia boleh tuduh. Dia boleh kontrol pemikiran tu. Dan macam kawan saya pun, dia cakap kat kawan saya yang abang ni miskin, duit tak ada, rumah kecil, menyesal lah kahwin dengan abang kan. Kalau kena rasuk lain. Tapi yang ni macam karakter dia. Dia di antara dia ada jin yang pandai berlakon tu, ataupun pandai berlakon seolah macam badan orang tu, ataupun dia itulah cara sihir dia. Dia kontrol separuh je, tapi dia kontrol pada mind je. Tapi saya rasa dia lebih pada kontrol pada pemikiran saja. Sebab waktu kita orang rawat tu, dia nak kena baca lebih barulah. Jin tu dia masuk dalam badan 100% dan kita boleh tibai dia. Macam tu. Alright. Jadi bila kan kali pertama 20 kali saya hiris perut dia. Kali kedua saya hiris dia 40 kali kan. Hiris kan. So sepanjang nak habis 40 kali pun dia pengsan mungkin 1 atau 2 kali. So sampai hiris, kalau biasa setiap irisan tu dia akan merauh kesakitan lah. Tapi ada sampai ada senyap tu tidur. Maksudnya dia dah sampai pengsan dah. Jadi kita kena baca doa untuk kejutkan dia balik. Dan dia tersedar, sambung lagi, sambung. Macam ni lah, macam dekat penjara kan. Kalau orang kena sebatan, okey, sebab pengsan kan. Pengsan, rehat dulu. Okey, sambung lagi. Kalau kena 20 sebatan, kena habiskan 20 sebatan ke macam mana. Macam tu lah. Jadi dia lebih psycho lah. Aku dah pengsan pun nak tibai lagi kan. Tak, dia memang kena habiskan. Kau merayu macam mana pun, denda kau kena habiskan juga. Saya suka buat macam tu. Jadi dia datang kali ketiga tu 80 kali kan. 80 kali. Lepas tu nak nanya dia sikit, nak bagi dia mental koyak lagi kan. Kita kira pula buat salah kan. Contoh dah 50. Itu buat lupa lah. Berapa dah? 50 ke 40 mah? Oh 40 kan? 40. Start balik kan. Dia kali pada 80 tu boleh jadi 100 kali lah. Jadi berapa kali dia pengsan lah. Pengsan, kejut, sambung, siksaan. Jadi dia ni, kau ni, sampai dia kata kau ni gila ke apa ni, siksa aku macam ni kan. Dia pula kata kita gila. Aku tak gila, kau yang gila. Aku buat tugas aku je. Sebab aku tunaikan janji aku kan. Kalau aku tak tunai janji, tidak, dosa lah aku kan. Jadi aku kata aku janji aku nak hiris perut kau 80 kali, aku kena tunaikan. So aku ni seorang yang menepati janji lah. Dia dengar ayat-ayat situ, dia memang mental koyak lah. Alright. Jadi bila terusan sampailah sampai 80 kali situ, 80 kali ketiga. Lepas tu tak ada lagi yang datang kan. Jadi kawan saya tu pun senyap je. Saya tanya dia pun dia tak reply. Kita pun tak ganggu lah. Tak adalah nak push, kau macam mana kan. Tak reply lah. So ada orang dia perlukan masa tenang nak urusan kan. Cuma bila dia dah fikiran dia bercelaru kan. Jadi bila dia dah ready untuk bercerita, baru kita bagi dia bercerita. Alright. So akhirnya dia lepas tu
lepas ketika dia datang jumpa kawan saya dengan saya sekali, baru dia cerita sebenarnya isteri dia dah keluar. So dia duduk kat rumah, cuma dia je tak boleh nak duduk kat rumah. Dia datang pagi, petang dia balik lah. Dia balik tidur rumah mak dia, contoh atau keluarga dia yang lain yang berada di tempat lain lah. Dia just singgah je. So dia tak berani nak, dia tengok macam stabil kan, tapi bagi masa dulu lah. Dia tak nak pergi bagi dia bertandang lah. Sebab ada ketika tu dia pagi semua okey kan, lepas pagi breakfast jalan kan, duduk kat rumah sembang-sembang. Tapi ketika tu rumah dia orang ada mak mentua dia lah, tak balik lagi yang tadi tu kan. Jadi malam tu contoh dia lepak elok, tiba pukul 7 nampak isteri dia start nak marah balik kan. Jadi dia pun balik. So lama-lama kelamaan dia ada lagi gangguan. So wife dia pun pejabat awam. So bila dah so dia punya bos pun dah tahu yang dia dah masuk ward psikiatrik. Jadi dia dapat tukar ke departmen lain. Macam itulah. Okay, so lepas ketika tu dia call lagi kali kedua ni. Dia kata ward dia baru tukar departmen lain kan. Environment kerja yang baru kan, tak ada nak gaduh-gaduh dah. Tapi masalah dia, tempat kerja tu senyap sangat kan. Maksudnya tak ada kawan. Tak ada kawan pula kan. Bila tak ada kawan, dia macam nak sembang siapa kan. Jadi kesunyian pula kan. Jadi dia stres jugalah. Jadi stres kan. Jadi ada sampai satu malam tu dia berdebar-debar kan. Start malam dia berdebar sampai pagi tak ada tidur. Bayangkan tak ada tidur. Jadi dia tidur lepas subuh tu pun dapat sejam kan. Jadi dia call macam mana dia nak sambung rawatan ni kan. Jadi sebab isteri dia dah dekat rumah, saya dengan kawan saya pergi ke rumah dia terus. So kita orang ni ada free, kita orang jalan je lah kan. Masa timing okey, kita orang gerak kan. Jadi bila kita orang pergi, kita orang rawat lah. Okey, memang ada tanda-tanda gangguan lah. Dia cakap dia berdebar kan. Cuma dalam kes yang kali kedua dia panggil ni, dia situasi dia tak marah kat suami dia dah. Cuma dia pun boleh cerita lah, saya berdebar lah, risau lah. Dia cerita lah masalah fizikal. Kita pun dengar lah, panjang sikit lah dia punya luahan rasa kan. So penerawat ni dia kena ada kekuatan untuk mendengar luahan rasa orang lah. Tapi berpada-pada juga. Kalau dah berjela-jela tu kan, kita pun bila nak rawat ni, kita pun ada kerja lain kan. So kita dengar sikit-sikit dan kita tutup cerita sikit. Okey, kita sambung rawatan. Macam tu lah. Jadi bila kita buat rawatan, kawan saya, saya dibantu kawan saya pun membantu kawan saya. Kita orang geng dorang kan. Kawan saya dia ada cara dia sebenarnya, saya ada cara saya. Tapi kita orang selalu buat kolaborasi, melengkapkan satu sama lain lah. Mula kawan saya gerak, lepas tu saya buat, lepas tu apa idea yang lintas kita orang buat lah sama-sama kan. Jadi bila kita orang minta dia pindah elok-elok, dia tak nak keluar kan. Suruh dia mengucap. So kita nak cuba untuk contoh nak berbicara dengan jin tu, tapi tak percaya kan. Tapi dia yang budak tu dia rasalah berdebar apa semua kan. Jadi sampailah kita orang buntu, ni apa pasal tak nak keluar-keluar ni kan. Kita dah cakap elok dah semua keluar kan. Dah tarik tapi tak lepas. Maksudnya kita tarik daripada badan dia, lepas tu tak lepas kan. Jadi kita pun buat, bila tak lepas, lepas tu nak bunuh pun tak mati juga kan. Nak bunuh tak mati, nak tarik tak keluar kan. Itu adalah keluar sikit, lepas tu dia rasa lega kan. Jadi kita orang pun jadi kita orang ada kita pakai sekejap Jadi kita orang pun tak apalah, kita orang cakap okey dah ni kan. Kita tutup cerita. Lepas tu kita lepaskan dah lah. Maksudnya kita okey dah ni, dia keluar dah tu. Buat macam dah keluar, rasa tak keluar habis kan. Nanti apa-apa kita sambung lagi rawatan. Yalah, sebab Tuhan tak izin lagi. Adalah hikmah dia kan. Kadang bila kita bunuh tak mati tu, di antara hikmah dia, di antara dia sihir dia kuat, ataupun Allah tak izin. Yang ni benda yang saya sangat nak kongsi dengan anda. Bila kita bunuh Allah tak izin tu, mungkin ada hikmah dia. Di antaranya
dia adalah jin yang berpotensi untuk kita bantu Islam kan. Macam tu. Dia baik je, cuma dia tak dapat, dia jahil je. Dia jahil, dia tak pernah orang approach masuk Islam. Dan dia sebenarnya mempunyai karakter-karakter yang baik kan. Dah tak ada kerja, dia kacau lah orang kan. Jadi saya dengan kawan saya pun balik rumah kan. Kawan saya yang perawat ni. Jadi bila balik rumah, saya dengan perawat kawan saya, dengan kawan saya ni, dia macam mana, bila balik rumah macam biasalah, tiba-tiba ada benda gangguan yang datang kat rumah kan. Rupanya ada benda ikut. Okey, bila benda ikut, macam mana? Okey, bila benda ikut, so saya panggil kawan saya ni. So kita pakai badan dia untuk bertoleransi dengan jin tu. So bila kita bertoleransi, kita bincang dengan dia. So dia bila kita bincang, so rupa-rupanya dia adalah jin yang menyerang kawan saya yang tadi, yang isteri dia tu, yang menyebabkan tak boleh tidur malam. So dalam cerita ni memang agak rare juga ni kan. So yang jin yang kacau ni bukanlah jin sihir yang asal itu, dia adalah jin yang lain, jin yang main singgah-singgah. Saya tanya dia, kenapa kau kacau dia? Aku kacau lah dia ni tengok stres kan. Kenapa lah stres? Jadi aku buatlah lawak kat dia, aku nak ngusik dia, aku nak bagi dia ketawa sikit. Faham tak? Jadi orang-orang yang stres, orang ni dia stres jadi jin ni tengok apa benda, macam kita lah tengok kawan ni asal kau murung sangat stres kan. Jadi kita pun boleh pergi approach dia. Kita cakap, kita pun pergi buat lawak, musik dia, nak bagi dia happy kan. Sampai jin tu pergi buat benda tu. Saya cakap, kalau kau musik dia, dia manusia, dia bukan nampak kau. Apa benda dia nak gelak pula kan. Kalau dia nampak kau pun, dia tengok kau boleh takut. Dia ya ke tak nampak ke? Aku ingat dia nampak. Macam tu kan. So macam tu lah kata dia. Tu yang dia tak boleh tidur malam tu, benda tu dah kacau musik dia. Dan bila sembang dengan jin ni, dia ni agak lucu orang dia. Dia memang jenis karakter yang lucu kan. Kadang-kadang orang, dia tak berlawak pun mana lucu dah. So yang karakter dia ni memang agak lucu sikit. Macam tu. Okay. Jadi saya tanya dia, kau nak pergi mana? Kau nak pergi kahwin? Tak nak lah. Aku bagi kau rumah? Tak nak lah. Bosan lah. Aku ni jenis cepat bosan lah dia ni. Macam bayangkan budak-budak yang happy go lucky, dia nak cari tempat yang dia nak seronok je kan. Dia ni buat lawak. Dia suka menghiburkan orang ataupun apa-apa. Seorang penghibur lah kan. Jadi bila kita, jadi solution dia, okay, saya ingat dekat kampung saya tu, anak-anak jin yang singgah-singgah ni saya akan hantar di satu tempat. Di antara anak jin yang singgah ikut saya, ataupun anak-anak jin yang mak bapak dia saya dah bunuh, yang jahat. Anak-anak kecil ni kita nak bunuh pun tak cukup umur lagi, akal pun tak sampai kan. Dia bukan jahat pun, dia ikut mak bapak dia je lah. Jadi anak-anak ni saya hantar ke, saya kat kampung tu saya niatkan kita buat tahfiz. So kat situ memang ada jin Islam, wanita, ustazah kat situ lebih kurang, yang mengajar anak tahfiz kat situ. Dia yang ajar bagi tahfiz lah. Saya pun tak tahu dia seliver dia tahfiz ke, belajar kafar dia ke. Tapi dalam pemikiran saya tahfiz lah. Yang apa yang saya, gerak hati saya rasa kat situ tahfiz macam tu. Okay, bila tahfiz, jadi saya kata dia, macam ni lah, kau ni suka menghiburkan orang kan, suka buat lawak, suka main-main dengan orang kan. Kan. Jadi apa kata, aku letak kau kat tahfiz ni, kat situ ramai adik-adik jin yang lain. Dia orang tu mak bapak semua tak ada, yatim piatu. Kau pergi di situ, kau main dengan dia orang, bagi dia orang happy, boleh? Dia kata, menarik juga. Boleh aku tengok, macam ni lah, kalau kau kata menarik, biar aku tunjuk kau tempat dulu. So saya baca doa, pegang mata dia, saya bayangkan tempat tu, biar dia tengok. So bila tengok, saya baca wala ya'udu khizuma wala ya'udu khizuma. Dalam hati saya niatkan, ya Allah bayangkanlah, bagi tunjuk kat dia tempat ni, tunjukkan tempat ni. So bila buka mata dia, dia kata, menarik, aku suka main dengan budak-budak tu. Budak-budak tu macam tak happy kan. So ada dia ni pelengkap kepada tahfiz tu, faham tak? So dia pun masuk Islam. Saya tak ingat nama dia, apa yang saya bagi. Lepas tu saya handsome-kan dia. Kita bagi dia mandi, kita bagi dia pakai jubah. Dah Muslim kan, dia yang Muslim selalu dia pakai jubah hijau ataupun putih lah. Dan ada juga yang kelabu. Macam tu. Yang warna lain tak pernah jumpa lagi. Tak ada lagi lah setakat ni.
Jadi bila kita hantar ke sana, dia pun seronok dan dia setuju, terus hantar. Dan esok bila saya tanya kawan saya tu, kawan wife macam mana, dah boleh tidur ke? Okey, dia kata alhamdulillah dah tak stres, dah boleh tidur malam, tak ada isu lagi lah. Setakat ni dia pun tak kontak lah. Kalau kita orang kontak pun tak cakap pasal tu lah, cakap pasal nak main badminton je. Macam tu, maksudnya dia okey lah. Kalau ada apa-apa dia beritahu lah kan. Okey, itulah kisah dia. So yang kisah pertama adalah kisah sihir jin pemisah yang kejam, yang trik dia agak, yang sihir dia agak berbeza sikit. Dia terus kontrol pemikiran orang tu untuk cakap benda yang bukan-bukan, membuat tuduhan pada pasangan. Bila kes sudah habis, kes yang kedua adalah seekor jin singgah yang dia, orang ni stres, dia cuba nak happy ke orang ni. So dah sekali kita ambil dia, kita suruh dia jadi abang kepada adik-adik tahfiz yang lain dan hiburkan dia orang kadang-kadang kat situ, bagi seronok main dengan dia orang je. Sambil-sambil duduk situ dia pun boleh belajar pasal agama juga. Okay, so itu saja kongsian saya kali ini. Semoga memberi manfaat kepada anda dan ia juga melegakan saya. Sebenarnya bila saya kongsi ni ada beberapa matlamat yang saya nak capai dan ada beberapa tujuan. Yang pertama, saya nak luahkan pengalaman saya ni, berkongsi dengan orang. Sebelum ni saya berkongsi kan, tapi tak semua orang boleh terima cerita-cerita yang macam ni. Jadi walaupun kawan perawat saya yang saya pergi rawat tu, okay, kali pertama dia dengar, kali kedua, kali ketiga dia pun macam pelik sangat kisah saya ni lah. Sebab bila saya rawat sendiri tu cara saya, bila kita orang rawat sesama, cara dia ada, cara saya pun ada. Okay, jadi kadang-kadang saya jumpa kawan ke apa kan, kawan-kawan lama saya cerita yang aku ni dah pelik sangat dah macam-macam lah. Aku nak buat benda lain je, tapi Tuhan nak suruh aku rawat juga. Jadi macam tu lah takdir aku sekarang ni. Tapi alhamdulillah aku pun syukurlah kan, adalah rezeki nak Islamkan jin. Macam tu lah. Jadi saya nak luahkan pengalaman ni. Dan juga dia menjadi kenangan tau. Bila kita, kalau setakat nak bunuh jin, dia bukan kenangan lah. Tapi dia menjadi kenangan bila kita dapat Islamkan jin, kita dapat bantu jin-jin Islam yang lain, kita bantu daripada saka jadi Islam. Itu pengalaman yang saya rasa saya kena kongsi kepada perawat-perawat luar yang memang betul sepenuh masa buat rawatan. Mungkin boleh ambil jadikan iktibar. Dan kedua adalah satu, kongsi pengalaman. Satu lagi saya nak yang tu lah, saya harap perawat-perawat luar kalau ada yang terdengar cerita ini dapat membantu untuk merawat, untuk melihat di satu sudut pandang yang lain, iaitu untuk kita berdakwah kepada jin. Dan berdakwah kepada jin ni banyak kepentingan dia. Di antaranya kita meramaikan jin Islam dan menguatkan jin Islam kan. So di dalam dunia jin dia juga ada peperangan di kalangan dia orang. Kalau jin-jin yang saka yang kuat-kuat tu, hantar kat dia, niatkan, ya Allah tunjukkanlah mana-mana tentera jin Islam, bagi dia join, mesti okey. Sebab jin Islam kalau tentera, dia punya komander lagi kuat, berganda-ganda, badan pun besar kan. Jadi jin-jin yang kuat-kuat, yang fighter ni, memang kita rekrut dia masuk bersama tentera jin Islam. So di alam sana adalah peperangan dia macam kat manusia juga. So ada dia orang pun berlawan dengan jin-jin kafir juga, ataupun tak berlawan pun mempertahankan jajahan kawasan jin Islam. Macam tu. Okey, itu sajalah. Dan dia juga menjadi diary saya lah, dan silaturahim. Alright, so itu saja perkongsian saya. Kisah ni agak panjang. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.